Salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Bersatu yang mana dia mengatakan bahawa kerana PN Haji G boleh jadi Ketua Menteri. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan ini dan apa yang saya baca ini, dia kata sudah tentu kami kecewa kerana dia menang dan menjadi Ketua Menteri Sabah. Katanya merujuk kepada Haji G dan dia minta mengulas lanjut dan Ketua Pemuda Bersatu itu menyatakan bahawa calon-calon berkenaan menang di bawah tiket PN. So, apa yang dikatakan oleh Ketua Pemuda Bersatu ini adalah benar dan tepat. Dan dia sendiri kena ingat bahawa apa yang mereka lakukan adalah samalah seperti mana yang mereka rasa hari ini. Jadi, Wan Ahmad Faizal selaku Ketua Pemuda Bersatu, saya nak jelaskan juga bahawa kerana PH juga kamu mendapat jawatan timbalan menteri. Dan Wan Ahmad Faizal juga harus tahu bahawa kerana PH lah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan kita juga tahu bahawa dengan tiket yang ada iaitu menggunakan logo PKR, yang mana juga kita tahu Pakatan Harapan waktu itu, kalau tanpa logo itu maka Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dapat menjadi Perdana Menteri pintu belakang. Jadi kemenangan yang dimenangi oleh komponen PH ini tadi, akhirnya apabila PRU ke-14 menubuhkan kerajaan, disitulah Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba mencari lorong-lorong untuk dia mencelah, untuk dia nak menjadi Perdana Menteri. Itu adalah taktik yang sangat kotor dan kita tahu kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan perkara ini. Kalau dah tahu Pakatan Harapan itu waktu itu ada lebih daripada 2/3 majoriti, kenapa dia bersekongkol dengan PAS? Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang telah pun dibuat oleh parti yang bernama Perikatan Nasional ni, hari ini kamu nak mencerita tentang tanpa orang ini, tanpa parti kamu tidak boleh menang, tidak boleh menjadi Ketua Menteri. Parti Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Pemuda Bersatu ini juga melakukan hal yang sama. Kamu tidak sedar ke bagaimana kamu mendapat menjadi kerajaan, kamu mendapat jawatan dalam kerajaan melalui pintu belakang, yang mana kamu bawa parti-parti yang kalah, yang mana kamu keluar daripada sana, yang mana sokongan daripada rakyat berharap agar ada perubahan. Apa yang Tan Sri Muhyiddin buat apabila diberi mandat sebagai Menteri KDN, asyik sakit, asyik senyap, akhirnya dia membiarkan isu-isu perkauman, isu-isu agama, isu-isu untuk parti lain yang kalah menyerang PH, terutamanya parti PAS, dibiarkan begitu dan akhirnya lorong ini yang digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dia mencelah dan akhirnya dia cuba menumbangkan kerajaan dia sendiri dengan menggunakan isu-isu iaitu perkauman, yang mana kita tengok PAS memainkan isu DAP, isu resis dengan isu agama, dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin memainkan isu menubuhkan kerajaan Melayu Islam, akhirnya tumbang. Jadi apa yang berlaku di Sabah, pada saya sama rata lah. Kerana pada saya juga itu baru yang kecil. Kamu menumbangkan kerajaan pusat. Ini baru kerajaan negeri. Jadi hari ini apabila kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional satu persatu telah pun gagal, telah pun tumbang, akhirnya tak payahlah nak mempertikaikan rasa kecewa. Kalau nak menceritakan rasa kecewa, Wan Ahmad Faizal harus sedar sebagai Ketua Pemuda Bersatu. Kerana ramai pejuang-pejuang yang ada dalam PKR tidak mendapat tempat. Ramai pemimpin-pemimpin PKR yang tak dapat jadi menteri pun, yang tidak dapat apa-apa jawatan pun. Tetapi kelebihan dibagi kepada banyak ahli-ahli parlimen dan orang seperti Wan Ahmad Faizal waktu itu pun dilantik menggunakan seneta, akhirnya boleh menjadi timbalan menteri. So, kita lihat daripada isu pengkhianatan ini, kamu orang yang tak layak sama sekali boleh jadi menteri. Ahli parlimen PAS yang pada waktu itu juga tak layak, ramai yang telah pun menjadi menteri apabila kamu menubuhkan kerajaan pintu belakang. Contohnya Presiden PAS itu sendiri, sampai hari ini dia tidak dapat menafikan apa sebenarnya tugas yang dia buat apabila menjadi duta khas bertaraf menteri. Ada kita lihat pemimpin PAS yang dilantik sebagai senator, yang dilantik ke GLC, tidak menjalankan apa-apa kerja. Kita tengok contoh Menteri Agama yang sebelum itu mengkritik tentang isu RUU 355. Apa yang dia buat? Apa yang kita lihat apabila PAS berada dalam kerajaan? Tidak ada. Jadi hari ini nak cerita tentang kecewa, nak cerita tentang kalau tanpa Bersatu ataupun tanpa Perikatan Nasional, Haji G tak boleh menjadi Perdana Menteri. Samalah. Tanpa Pakatan Harapan,
Tan Sri Muhyiddin Yassin tak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan saya rasa pemimpin PAS pun tak akan merasa duduk dalam kerajaan. Jadi pengkhianatan begitu besar yang telah Perikatan Nasional ini lakukan. Mereka menubuhkan Perikatan Nasional ini bukan di atas mandat rakyat. Parti gabungan yang dibuat melalui Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan yang ditubuhkan kemudian, yang mana ini adalah bentuk kerajaan yang dibuat pintu belakangnya itu jelas sekali dipertikaikan oleh rakyat. Dan akhirnya gagal total. Jadi tak payahlah Ketua Pemuda Bersatu nak cakap banyak. Hari ini kerajaan yang ada, apa yang telah pun berlaku, terima hakikat. Jadilah pembangkang yang baik. Jadilah Ketua Pemuda Bersatu yang baik, yang membuat check and balance. Tak payah merungut lagi. Teruskan kerja kamu. Kalau kamu dah menang sebagai ahli parlimen, buat kerja di kawasan. Selama ni Pakatan Harapan menjadi pembangkang begitu lama, okey saja, tak ada masalah. Tak ada isu, tak ada bajet. Bajet yang ada sebelum itu, Pakatan Harapan memegang tampuk pemerintahan. Dia tidak menyekat bajet-bajet untuk wakil rakyat. Sampai kepada Perikatan Nasional mengambil tebuk atapnya ini tadi. Menyekat bajet yang ada kepada parti pembangkang. Adakah ini adil? Adakah Pakatan Harapan kecewa? Tidak. Berdiam diri. Dan akhirnya, tumbangnya kerajaan Perikatan Nasional itu, walaupun mereka masih ada di dalam kerajaan, kerana ada MOU yang berlaku, dan akhirnya dapatlah sebahagian daripada wakil-wakil rakyat pembangkang ini tadi mendapat bajet. Bajet ini bukan duit bapaknya Bersatu punya, bukannya Perikatan Nasional punya duit. Ini duit kerajaan. Duit bajet ini patut diteruskan kepada rakyat, kerana peruntukan itu untuk rakyat, duit rakyat. Tetapi apa yang Bersatu buat, apa yang komponen Perikatan Nasional buat adalah menyekat. Jadi kita lihat pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, terutamanya PAS, penuh dendam dalam politik. Bukan untuk membangunkan negara. Jadi kita lihat itu. Hari-hari menyerang kepada kepimpinan Pakatan Harapan dengan bermain isu sentimen kaum dan agama. Dan juga kita lihat PAS yang akan menyalahkan DAP setiap hari. Yang mana apabila dia kerjaan, dia senyap sunyi membisu, dia tidak pun menyerang DAP dengan isu-isu perkauman dan agama. Dan kita tahu bahawa jika kerajaan seperti Perikatan Nasional ini membentuk kerajaan, bagaimana dengan Sabah dan Sarawak? Dan tentu mereka akan tindas. Kerana mereka awalnya juga telah pun mengatakan bahawa mereka nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam. Sedangkan negara ini tidak memerlukan kerajaan yang disebut itu. Sebab kita dah ada perlembagaan. Kita dah pun jelas-jelas dalam perlembagaan mengatakan bahawa hak-hak orang Melayu, hak-hak agama Islam dan hak-hak Raja Melayu telah tercatat, dah tertulis. Jadi dia mengelirukan rakyat. Jadi sepatutnya pemimpin-pemimpin Bersatu, pemimpin-pemimpin PAS yang mana bermain isu perkauman ini patut ditahan, disiasat oleh polis. Kerana banyak kali dah mereka lakukan perkara-perkara ini. Jadi hari ini mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang berbaur seperti ini. Saya harap Menteri KDN ambil tindakan segera lepas ini. Inilah yang kita lihat sebelum-sebelum ini. Jadi apa yang saya cakap ini, so padan muka kepada Bersatu, kepada kepimpinan Perikatan Nasional, terimalah kamu punya apa yang kamu buat. Jadi saya rasa kali ini parti yang bernama Bersatu ataupun parti yang bernama PAS lepas ini, saya rasa PRU ke-16 rakyat akan tolak kerana pembohongan-pembohongan yang telah berlaku. Dan kita tahu banyak isu-isu agama dan kaum dimainkan untuk kemenangan itu. Dan kemenangan itu juga sebenarnya berlandaskan kepada kerana kerajaan negeri mereka tidak terbubal waktu itu. Jadi mereka gunakan jentera kerajaan, salah satu menyebabkan kemenangan itu. So itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.